Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 在我们还没有思想神的话语之前，我们一起祷告。 Bapa, inilah hari yang Kau jadikan, hari yang kudus dan kami boleh datang menyembah-Mu. 主啊，这是你命定的日子，分别为圣的日子，我们来到你面前。 Dan biarlah Tuhan yang berfirman kepada kami pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. 主啊，今天早上我们渴慕你对我们说话，也在一整天当中，你的话在我们心中回响。 Khususnya Tuhan memberkati untuk pemilihan penatua anggota majelis hari ini di GKI Pluit maupun GKI yang lain. 主啊，特别是今天我们的教会还有其他各个的堂会正在举办的执事选举。 Dan firman-Mu boleh menolong kami, menuntun kami dalam kaitan dengan pemilihan majelis ini. 主啊，让你的话语成为我们的指引，在这个执事的选举当中， Dan kami percaya bahwa firman Tuhan adalah untuk kami semua juga. 我们相信你的话语是对我们每一个人说的。 Pakailah kami kedua hamba-Mu dalam keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan, menerjemahkan kebenaran-Mu. 主啊，求你使用这两位有限的仆人，让我们能够将你的话语的真理传讲的、传译的正确。 Hormat, puji, kemuliaan bagi Allah dan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. 赞美敬畏只是归于我们的父神耶稣基督。 Dan demi nama Tuhan kami Yesus yang hidup kami bersyukur dan berserah. 我们是奉那复活的主耶稣的名，我们感谢祷告。 Amin. 阿门。 Salam sejahtera saudara yang terkasih di dalam Kristus. 亲爱的主内弟兄姐妹们，平安。 Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dari surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. 我们要读一段的经文，是在哥林多前书第2章1到5节。 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 哥林多前书第2章1到5节。 Demikian firman Tuhan 1 Korintus 2 mulai dari ayat 1. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高原大志对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。我在你们那里又软弱，又惧怕，又甚战惊。我说的话讲得到，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya. 我们读经到此，我们将神的话语藏在心里的人有福了。 Saudara, George Whitefield adalah seorang pengkhotbah Inggris yang sangat terkenal pada abad yang ke-18. George Whitefield 他是英国在18世纪很有名的讲道家。 Khotbah-khotbahnya itu membawa kebangunan rohani yang besar pada zaman itu dan mempertobatkan banyak orang. 他的讲道在那个时代带领许多人悔改。 Dan karena khotbah-khotbah yang terkenal itu, satu kali ada seorang yang datang kepada Whitefield dan dia berkata demikian. 因着他的讲道这么的有名，有一次有一个人来找他问那样子的问题。 Dia bilang, saya ingin mempublikasikan khotbah-khotbahmu dalam bentuk buku, apakah boleh?
他就说：“我愿意讲你的，把你的讲道把它写下来，编成一个讲道集的书，是否可以？” Dan Whitefield mendengar ide itu, dia sama sekali tidak keberatan dan dia menyatakan persetujuannya. Whitefield 他认为这件事情是可行的，所以他允准了。 Tapi dia mengatakan satu hal. 但是他讲一件事， Dia katakan, you will never be able to put down the thunder and lightning on the page. Kamu tidak akan pernah bisa menaruh guntur dan kilat di dalam halaman-halaman buku khotbah itu. 他说：“虽然你能够把我的讲道编成书，但是这个道的内容的震撼，那个闪电雷声的影响是不能够放在书里的。” Maksudnya kata-kata dalam khotbah itu memang bisa dituliskan dalam buku. Tapi kuasa urapan Roh Kudus ketika khotbah itu disampaikan itu tidak mungkin ditulis di halaman-halaman buku itu. 意思是说，你可以将我讲到的字句内容写在书里，但是当这个讲道释放出去，圣灵在当中动善功所带来的能力，是你不能够写在书里的。 Maka saudara kita melihat berkhotbah itu adalah lebih daripada sekedar kata-kata belaka. 因为讲道不只是单单我们的词语， Melainkan yang jauh lebih penting, esensial adalah kuasa urapan Roh Kudus yang menyertai khotbah itu ketika itu disampaikan dan itu tidak akan pernah bisa ditulis dengan kata-kata apapun. 因为比字句更重要的。 更是核心的、严肃的，就是这个讲道当中圣灵的恩膏、圣灵的大能，这一切是不能够写在书里的。 Nah, saudara kita melihat dari prinsip ini adalah sesuatu yang menjadi satu prinsip umum untuk bahkan semua pelayanan, bukan hanya khotbah. 从基于这个原则，我们可以把它更大范围的看，在所有的服事当中，不只是在讲道中，这个原则也可以应用。 Pelayanan itu bukan hanya masalah apa yang kita lakukan, misalnya berkhotbah, memimpin ibadah, mengajar sekolah minggu atau bahkan menjadi majelis. 我们的服事不在于我们所做的，举例来说，服事讲道的。 主领的，或者是说我们当主日学老师，甚至我们在执事的岗位上所做的事。 Pelayanan bukan sekedar masalah apa yang kita lakukan, melainkan seberapa besar hati kita terlibat di dalamnya dan Roh Kudus bekerja melalui itu. 所以这一切不在于我们所做的，而是在于我们的心有多少投入在这个侍奉当中。 圣灵看见这样子的心，他来接着我们来动他的善功。 Keterlibatan hati kita dan kuasa Roh Kudus yang menyertainya itulah kunci keberhasilan pelayanan, bukan sekedar apa yang kita lakukan. 我们服侍的心投入多少，圣灵的大能的帮助，这决定我们服侍的功效。 Dan prinsip inilah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca tadi. 这个原则也是保罗在刚才我们所读的经文当中，他所要强调的。 Saudara, argumen Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca tadi itu sebenarnya dimulai dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu pasal 1 ayat 18. 保罗刚才所说的那些的声明，是基于前一章里他所说的，特别是在第1章第18节那边提到。 Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Paulus, dia sedang membandingkan bahkan mengontraskan antara hikmat manusia dan hikmat Allah. 保罗在那边，他要强调，或者是说，他要去对比人的智慧与神的智慧。 Saudara, jemaat Korintus itu hidup di tengah-tengah tanah Yunani, di tengah-tengah masyarakat Yunani yang sangat terobsesi dengan hikmat. 哥林多教会他们是活在许多希腊人的这社会，而且希腊人在那个时代，他们很崇尚人类的智慧。
Hikmat selalu dicari, dibicarakan, dan kemudian bagaimana mereka sangat mengandalkan retorik, ilmu berpidato untuk bisa menyampaikan hikmat mereka, dan itulah yang mendatangkan pujian dan membuat mereka melihat itulah sebuah kebesaran. 那个时代，他们很热衷于去寻找智慧，去传说智慧，甚至他们很崇尚演说的技巧，能够将他们的智慧很好的向别人家表达出来，这是他们看为重要、看为大的一件事情。 Orang Yunani selalu mencari hal-hal yang besar untuk diri mereka, pujian manusia, approval manusia untuk diri mereka, dan jalan kepada itu adalah melalui hikmat dan retorik. 希腊人他们很在乎别人家对他们的赞赏，赞赏他们的智慧，赞赏他们能够将这智慧很好的演说出来。 Bahkan saudara di dalam dunia Yunani kuno, saudara sebenarnya tidak ada kata untuk rendah hati. Itu tidak ada dalam vocabulary, dalam kosakata Yunani kuno tidak ada kata rendah hati. 在古希腊的语言当中，甚至没有所谓的谦卑的词汇，他们的观念当中没有谦卑这个字。 Yang mereka tahu pujian, kebesaran, kehebatan, approval manusia untuk diri. 他们所知道的是伟大，别人家的肯定，别人家对他们的赞赏。 Dan hikmat serta retorik ilmu menyampaikan hikmat itu menjadi sesuatu yang mereka terobsesi dengannya. 所以智慧跟演说的技巧是他们很疯狂去追求的。 Maka saudara tidak heran kalau kita membaca Kisah Rasul 17 ketika Paulus ada di Athena, di Yunani. Apa yang dikatakan tentang orang-orang di sana? 所以在《使徒行传》17章那边，当保罗在希腊的时候，他对那边人的观察之后，他说了这么一句话。 Kisah Rasul 17 ayat 21 mengatakan bahwa orang-orang Athena dan orang-orang asing yang ada di sana, mereka tidak punya waktu untuk sesuatu yang lain kecuali untuk mengatakan dan mendengar segala sesuatu yang baru. 他说，在《使徒行传》17章21节，保罗说，雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。 So, jadi banyak laki-laki Yunani yang tiap hari hobinya duduk di sebuah forum dan kemudian seorang tampil berbicara menyampaikan hikmatnya dengan retorik yang hebat. Itulah yang mereka cari, mereka dengarkan setiap hari. 雅典人他们当时候很热衷做的一件事情，就是大家坐在一个场所，然后听一位人发表他的智慧，用很好的演说的技巧，这是他们热衷做的事。 Maka saudara dari dunia Yunani kita melihat lahir banyak filsuf dan banyak rhetorician, ahli retorik yang hebat. 所以那个时代的雅典产生了许多有名的哲学家、有名的演说家。 Maka saudara hikmat manusia itu adalah segala-galanya dalam dunia Yunani Romawi, dunia Greco-Roman. 所以在希腊、在罗马，他们认为智慧就是一切。 Di sisi lain, Paulus memberitakan hikmat yang lain yaitu hikmat Allah, yaitu Kristus yang tersalib. 另外一方面，保罗所向他们传说的是另一种智慧，就是神的智慧，就是被钉十字架的耶稣。 Bagi orang-orang Yunani, pemberitaan tentang salib ini adalah sebuah kebodohan. Karena salib itu melambangkan kekalahan, kehinaan, dan kelemahan. 对雅典人来说，十字架是一件愚蠢的事情，对他们来说，这是一个失败，这是一个软弱。 Maka saudara bisa bayangkan dalam dunia yang tidak ada kata rendah hati, apa pandangan mereka tentang salib? 所以我们去想象一下，在希腊人的世界当中，连谦卑这个字都没有，所以他们是怎么样看待十字架的？ Salib, berita tentang salib dipandang sebagai kebodohan. 所以十字架对他们来说是愚蠢的事。 Maka kalau kita membaca pasal 1 ayat 22 dan 23, Paulus mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau Yunani, suatu kebodohan. 所以保罗在前一章那边说，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。 Maka salib yang rendah, yang hina itu adalah satu antitesis atau satu lawan dari hikmat manusia yang diagung-agungkan dalam dunia Yunani waktu itu. 所以在雅典人的社会，他们的所崇尚的这个世界当中，十字架对他们来说是一个卑贱，是一件愚拙的事。 Berita salib itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah, sesuatu yang underdog, yang tidak dipandang, yang dianggap satu kekalahan. 十字架对他们来说是一件他们轻看的，他们认为是失败的事情。 Tapi Paulus punya keyakinan yang luar biasa kepada berita salib itu. 但是保罗却对十字架的福音有非常大的确信。 Dia katakan dalam pasal 1 ayat 24-25, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 在1章24、25节那边说，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，总是为神的，基督总为神的能力、神的智慧，因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。 Bagi Paulus justru berita tentang salib itu adalah kekuatan yang sejati, hikmat yang sejati. 对保罗来说，十字架就是真正的力量，真正的智慧， Karena itu mampu menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. 因为能够拯救凡信他的人。 Maka Paulus bilang justru yang bodoh dari Allah, apa yang orang dunia bilang bodoh, itulah yang mengalahkan hikmat manusia. Apa yang lemah, yang orang bilang lemah, yang dilihat dari Allah, itu justru kekuatan yang sejati. 所以保罗说，人看为愚拙的，但是在神来说，那是神的智慧；人看为软弱的，在神的手中，那是极大的力量。 Maka saudara, apa yang berarti sesungguhnya bukanlah hikmat manusia, tetapi hikmat Allah melalui pemberitaan salib itu. 所以，真正的智慧不是人的智慧，而是神所要传递的智慧，就是十字架的救恩。 Dan prinsip inilah saudara yang pengertian tentang salib Kristus ini yang menjadi dasar dari teologi berkhotbahnya Rasul Paulus. 就是这个十字架的消息，是保罗讲道的基础。 Prinsip berkhotbah Paulus didasarkan kepada keunggulan hikmat Allah melalui salib itu yang dipandang bodoh oleh dunia. 保罗讲到的原则就是世人看为愚拙，但是神的智慧在十字架上所成就的是他的原则。 Seperti apa yang kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 tadi. 就像刚才我们在哥林多前书2章1到5节所读到的， Saudara Paulus mengatakan ketika dia berkhotbah, dia tidak datang dengan kata-kata yang indah, dia tidak datang dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. 保罗说，当他讲道的时候，他没有用高言大志来宣传神的奥秘。 Sebaliknya dia datang dengan satu berita yang dipandang rendah dunia, yaitu berita salib Kristus. 但是他所要传说的，反而是世人看为愚拙，但是却是神要他传讲的，就是十字架的救恩。 Di ayat 2 tadi Paulus katakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 所以在第2节那边他说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。” Saudara bisa bayangkan ini Paulus sedang masuk ke satu arena kontes para orator di tengah-tengah dunia Yunani yang penuh dengan orator-orator hebat dengan ilmu retorik yang luar biasa.
所以我们看见保罗正在走入另外一个方向，是跟那时候的主流社会完全不同的。因为当时候人所崇尚的是人类的智慧，还有好的演说技巧。Dan di dalam arena kontes para orator itu Paulus seperti disuruh memilih senjata yang mau dia pakai. 保罗选择的方向，就好像人进入竞技场去选择一个武器。Ada senjata hikmat manusia, ada senjata kata-kata yang luar biasa yang bisa meyakinkan orang. 那个武器当中有人类的智慧，有演说的技巧。Dan kalau Paulus mau, Paulus memiliki senjata itu. Paulus seorang orator yang hebat, dia seorang yang menguasai filsafat, dia seorang yang pandai berbicara. Kalau Paulus mau, dia punya senjata itu. 如果保罗愿意的话，其实他可以选择当时候世人所崇尚的那些武器，因为保罗他有很好的学问、知识，他也是一个很好的演说家。Dia punya senjata yang bisa mendatangkan approval manusia, pujian manusia, kebesaran bagi dirinya sendiri dengan kata-kata yang luar biasa. Kalau dia mau, dia bisa pakai. 他可以用人类看为智慧奥妙的话，来得到别人家的肯定、称赞，来使自己变得伟大。Tapi Paulus datang justru dengan memilih senjata yang bagi dunia Yunani waktu itu senjata yang lemah, yang bodoh, yang orang bilang ini pas alamat kalah. 但是保罗却选择的武器是当时希腊人看为这是愚拙的、软弱的，是会失败的。 Senjata itu tidak lain ada berita salib Kristus. 他的武器就是耶稣和他的钉十字架。 Saudara, bagi orang dunia ini adalah pasti senjata yang lemah, yang pasti gagal. 世人认为说你选择一个弱的武器就必定失败， Akan tetapi Paulus justru mengatakan bahwa berita salib Kristus ini adalah kekuatan Allah yang sejati. 但是保罗却说，这十字架的讯息是神的大能。 Karena pemberitaan tentang salib itu akan berhasil bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang menyertainya, kuasa Roh Allah yang menyertainya. 因为这个战争不在于人的能力，是在于神的大能。 Paulus mengatakan di ayat yang keempat dan lima, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tapi bahasa aslinya bilang dengan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Dan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. 所以他在第4节、第5节那边说：“我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。” Saudara, meskipun di sini Paulus sedang berbicara secara spesifik tentang teologi berkhotbah dia, 在这里，保罗很清楚地指出他讲到的神学理念。 tapi sesungguhnya ini adalah satu aplikasi yang luas sekali untuk seluruh pelayanan, bahkan untuk hidup orang Kristen keseluruhan. 但是这也适用于所有的服事，也适用于所有基督徒在生活中所面对的。 Ada dua prinsip pelayanan Paulus yang ingin saya sampaikan. 保罗在这里服事的2个原则是要跟大家分享的。 Saudara, yang pertama, kesuksesan dalam pelayanan bagi Paulus itu tidak ditentukan oleh respons manusia atau approval manusia, melainkan ditentukan oleh ketaatan kepada Allah. 服事的成功不在于人的肯定、人的欢喜，而是在于神。 Apa yang dicari Paulus bukannya pujian manusia, kebesaran bagi dirinya sendiri, approval dari manusia, melainkan ketaatan kepada misi yang Allah berikan kepadanya, beritakan salib Kristus. 对保罗来说，他所要追求的不是人的赞美、人的肯定，使得他自己看起来是很强大，但是他所要达到的就是神的喜悦，他完成神所托付他的使命。
Para orator dalam dunia Yunani mereka akan merancang seluruh perkataan mereka dengan hikmat untuk mendatangkan pujian manusia, approval manusia. Tapi Paulus tidak mencari itu, tapi yang dia cari adalah bagaimana dia taat sepenuhnya kepada Tuhan dalam pelayanannya. 保罗他不会像那些雅典人在演说的时候，他们怎么样设计他们的字句，来将他们的智慧可以很好的传达出来，使得别人家称赞他们、肯定他们，他们可以显伟大。但是保罗他所要达到的是完全顺服神所要他做的。 Maka pelayanan Paulus, bahkan seluruh hidup Paulus itu adalah obedience driven, bukan approval driven. Dia dikendalikan oleh ketaatan, bukan dikendalikan oleh keinginan mendapatkan hasil dan pujian dan kebesaran bagi dirinya sendiri. 所以我们看见保罗一生的服事的出发点是在于遵行顺服神，不是去得肯定人的称赞，看到服事的成功来使自己显为大。 Bagi orang-orang Yunani, setiap kali ada kesempatan berbicara, itu mereka di-drive, mereka didorong, terobsesi dengan hasil akhirnya itu pujian, approval manusia. 对雅典人来说，他们的演说，他们尽量想要得到那个最后的成果，就是人的赞赏、肯定，使自己看起来是成功。 Tapi setiap kali Paulus punya kesempatan berkhotbah dan melayani, apa yang mendorong dia, apa yang mendrive dia, menjadi obsesinya adalah ketaatan sepenuhnya pada Kristus dan beritanya, meskipun itu dicibir oleh dunia. 但是保罗在每次的服事，在每次能够讲道的机会当中，他的推动力就是耶稣基督和他的十字架，他完全的在这个道理上的顺服。 Saudara, inilah satu sincere heart, tema kita hari ini. Satu hati yang tulus, yang tidak di-drive oleh hasil pujian manusia, tapi didorong oleh ketaatan kepada Allah meskipun seringkali itu dicibir dan direndahkan, tidak dipandang dunia. 这就是所谓的一颗诚挚的心、诚恳的心，这样子的心的出发点。 所要做的事情，不是要得到人的称赞、肯定和成功，乃是要完全顺服神的带领。虽然这个神带领的方向不是人类所轻看的。 Kalau ada approval yang dicari Paulus, satu-satunya itu adalah approval dari Allah. 如果保罗要得到肯定的话，他唯一想要得到的是神的肯定。 Saudara, pelayanan dan hidup seorang percaya itu harus obedience driven dan bukan approval driven. 所以，我们身为神的子女，我们一切的出发点不是肯定的动机，被人肯定的动机，而是顺服神的动机。 Saudara, mengapa ada begitu banyak orang gampang menyerah dalam pelayanan, cepat tawar hati, cepat tersinggung, dan merasa tidak dihargai dalam pelayanan? Karena seringkali mereka melayani dengan satu obsesi approval driven, bukan obedience driven. 所以我们看见有许多人在服事当中很容易受伤，很容易丧气，觉得不想服事了。 为什么呢？如果去探讨的话，我们可以看见，我们无形中在服事的时候，想要得到别人的肯定，不是基于对神的顺服。 Tapi Paulus punya prinsip, dia katakan di 2 Korintus, aku senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidupku supaya yang lain menjadi hidup karena Kristus. 所以保罗他在他的服事当中所表现出来的，就是我与基督已经一同死了，使得别人家可以因着我所传的复活的基督而活。 Artinya tidak masalah kalau Paulus menderita, dihina, dianiaya, bahkan tidak dipandang karena pelayanannya, karena pemberitaannya. Tapi justru dalam kematian dia itulah karena mengikuti jalan salib,
orang lain diberkati, orang lain hidup. Itu pelayanan yang obedience driven dan sama sekali bukan approval driven. 所以保罗在他传讲基督和他定的十字架，虽然是他会受苦，虽然被人家轻看，但是他把这一切看为他跟随基督同定十字架的实，但是他所盼望的是人因着他的实，能够与基督的复活一同活，一同得到祝福。 Ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, layanilah dengan ketaatan dan bukan untuk satu hasil pujian manusia, approval manusia, bahkan kekaguman dunia ini. 所以，当我们服侍的时候，让我们诚恳的，是存着对神顺服的心来服侍，而不是想要得到成功、得到世人的称赞和肯定。 Yang kedua, saudara, prinsip pelayanan yang kedua. 第二，我们要看保罗服侍的原则是， Pelayanan itu bukan hanya bergantung kepada apa yang dilakukan, tetapi siapa yang melakukannya, yaitu orang yang harusnya melayani dengan karakter dan anugerah. 他这边要让我们看见，我们的服侍不在于我们所做的，我们的服侍是在于有好的品格的人所做出来的事。 Saudara, kembali kalau kita pakai analogi arena para orator tadi, Paulus punya pilihan untuk bertempur. Apakah mau bertempur dengan skill, dengan kemampuan, dengan karunia, talenta, atau bertempur dengan anugerah? 如果我们将服侍再把它带到刚才所举的例子，就是一个竞技场。 那保罗在这个竞技当中，他所使用的不是他想使用他的技巧、他的天分，他所使用的是恩典。 Dengan kata lain, dia memilih apakah dia akan bertempur dengan senjata-senjata lahiriah, kata-kata yang hebat, atau senjata-senjata manusia batinia, kerohanian yang terus diperbarui oleh Allah, yang penuh mengalir anugerah dan karakter yang bertumbuh. 他所选择的武器不是人类的武器，就是刚才所说的智慧和好的演说。他所选择的是一个诚恳服侍神的心，他完全的顺服这一些。 Saudara, pelayanan memang membutuhkan gift, karunia. Tetapi saudara, pelayanan juga jauh lebih penting daripada itu adalah anugerah dan karakter sang pelayan. 虽然我们的服侍需要恩赐，但是比恩赐更重要的是服侍人的心，还有他的品格。 Saudara, ini ada beda yang besar antara dua hal ini dan kita harus perhatikan baik-baik. 这两件事情有很大的区分，是我们必须注意的。 Saudara, gift, karunia, talent, talenta, dan segala skill itu adalah apa yang kita lakukan, things we do. 我们的天分、恩赐，这一切是我们所使用的技巧，是我们所做出来的事情。 Tetapi karakter dan anugerah itu adalah mengenai siapa kita, things we are. 但是恩典、品格是显示出我们自己，我们是谁。 Dan dalam pelayanan bahkan hidup sebagai seorang Kristen itu things we are itu jauh lebih penting daripada things we do. 在服侍当中，我们可以看见更重要的是我们是谁，重要过于说我们做了什么。 Siapa kita, bagaimana manusia batinia kita itu jauh lebih penting dari hal-hal yang mampu dan bisa kita lakukan bahkan dengan kehebatan yang luar biasa. 我们是谁非常的重要，大大重要过于我们能够做的，我们的能力。 Dan sincere heart, hati yang tulus itu berbicara tentang things we are daripada things we do. 一颗诚恳的心，就是显示出我们是谁，不是我们所做的。 Saudara, antara karunia, talenta dengan
anugerah. Ini dua hal yang kita jangan campur adukan seolah-olah ini mempunyai satu perbandingan yang berbanding lurus. 所以我们必须看清楚这两者的区分，天分、恩赐跟恩典，这个不能够并行来去比较的。 Ada banyak orang yang berpikir semakin besar karunia-Nya, semakin hebat karunia-Nya, talentanya, itu menggambarkan pertumbuhan rohani dan karakter yang luar biasa. 有些人会认为说，当我们从一个人的身上看见他不断增加的天分和恩赐的时候，我们会认为说，这也代表着他的品格，他的从神领受的恩典一起的增长一样的多。 Akibatnya banyak pelayan Tuhan yang sibuk memoles apa yang di luar, outwardnya, manusia jasmaniahnya, kata-katanya, kehebatan penampilannya, dan tidak memelihara manusia batiniannya, apa yang di dalamnya. Yang penting hasil pelayanan dan bukan apa yang di dalam dia. 所以在服事当中，有时候我们将这两者那样子去并行比较的时候呢，就难免我们所追求的是外表的，是所做的，是能力，是成功，而忽略了一个人真正的自己，他的内在。 Dan ini adalah satu yang salah dan berbahaya sekali dalam pelayanan ketika orang berpikir bahwa karunia menunjukkan pertumbuhan anugerah dan karakter seseorang. 所以这是在服事当中，我们会遇见一件很危险的事情。我们会认为说，一个人的恩赐能力，就代表他的恩典、他的内在、他的品格。 So, karunia dan talenta itu bahkan bisa beroperasi, bisa bekerja ketika seorang pelayan Tuhan tidak punya hati yang dekat dengan Tuhan. 所显示出来的天分跟恩赐可以很好，但是这并不代表这个人与神有亲密的关系。 Bisa jadi seorang punya karunia yang luar biasa, talenta, skill yang luar biasa, tapi hidupnya jauh dari Tuhan, hatinya, manusia batiniannya tidak pernah mengalir anugerah yang berlimpah. 他可以表现出很大的天分，很有恩赐，但是这并不是出于一个真正领受到神极大的恩典的生命所流露出来的。他可能他的生命远离神。 Dan Tuhan bahkan bisa memakai orang-orang punya karunia luar biasa, tapi mereka sayangnya tidak pernah mendapat bagian dalam anugerah Tuhan. 神可以使用那些有很大恩赐的人，但是很可惜，若是他们不亲近神的话，他们可能从来没有得到神的恩典。 Saudara melihat contoh Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang mengkhianati dia. 举例来说，耶稣的其中一位门徒犹大，那背叛他的犹大， Dari luar, outwardly, Yudas adalah seorang yang luar biasa, penuh dengan karunia. 从外表来看，犹大是一个很有恩赐的人。 Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mission trip beberapa kali, Yesus melengkapi mereka dengan segala kuasa dan karunia, dan Yudas pun dapat itu. 当耶稣差派他的门徒出去的时候，耶稣用恩赐、用权柄来装备他们。在那些被装备的门徒当中，犹大也在其中。 Murid-murid lain semua mengusir setan dan Yudas pun mengusir setan. Tapi setan dalam diri Yudas tidak pernah keluar. 门徒们，耶稣赐予权柄来赶出魔鬼，犹大也同样的赶出魔鬼，但是很可惜，他内心的魔鬼却没有被赶出去。 Di waktu-waktu Yesus mau diserahkan, dikatakan iblis telah menaruh rencana itu, membisikkan rencana itu dalam hati Yudas. 在要把耶稣交出去的那段时间，圣经里记载，魔鬼已经将出卖耶稣的计谋、一些话，把它放在犹大的心中。 Kita melihat murid-murid lain menyembuhkan orang sakit kusta, Yudas juga menyembuhkan orang sakit kusta, tapi kusta rohaninya itu tidak pernah lepas daripada dia. 我们看见
耶稣的门徒出去的时候，他们医治长麻风病的人，犹大他也能够医治长麻风病的人，但是很可惜，他的内心的麻风病却没有得到医治。 Dari luar, Yudas begitu hebat, karunia-nya, talenta-nya, skill-nya begitu terlihat. 在外表看，犹大是一个很了不起的人，他有技巧、天分、恩赐。 Tapi di dalam, inwardly, apa yang Yesus katakan tentang Yudas? Dalam doa Yesus, Yohanes 17, Yesus mengatakan dia ini, Yudas ini adalah the son of perdition, anak kebinasaan. 但是在内在的生命，犹大是什么样的境况呢？耶稣在约翰福音那边提到犹大的时候，他是恶者的儿子。 Maka saudara ketika karunia beroperasi, anugerah karakter belum tentu beroperasi. 所以当恩赐去展现的时候，并不代表这个人的恩典跟他的品格也是同样的品质。 Saudara, dalam salah satu khotbah dari Timothy Keller, seorang pastor yang sangat terkenal di Amerika saat ini, khotbah-khotbahnya sangat bagus, dia pernah menceritakan demikian. 所以在Tim Keller 就是美国现今一位很好的讲道家，他那样子说。 Dia mengenal seorang pengkhotbah besar yang khotbah-khotbahnya banyak memberkati orang. 他认识一位很有名气的讲道家，他的讲道祝福了许多人。 Dan satu kali pengkhotbah ini jatuh ke dalam hubungan perzinahan, hubungan affair dengan salah satu jemaatnya. 但是 Tanpa diketahui istrinya. tanpa ，这位讲道家他有一次陷入了犯奸淫的罪里，就是他跟他的一位会友有暧昧的关系，是他妻子不知道的。 Dan sementara hubungan gelap itu tetap menjadi rahasia, pengkhotbah ini tetap bisa berkhotbah dengan khotbah-khotbah yang luar biasa. 当他与这位会友的暧昧关系还是在进行当中的时候，也在同时，他的讲道仍然人家认为是很好的讲道，也带给人祝福。 Dan itu celakanya makin membuat mati rasa hati nuraninya, karena pengkhotbah itu merasa I am not that bad, God is still using me. Saya nggak begitu buruk, Allah masih memakai saya, khotbah-khotbah saya masih dipuji orang, banyak orang berterima kasih untuk khotbah-khotbah saya. 这使得这个人的良心慢慢的被消灭了声音，因为他认为说我所做的并没有这么的坏，我可以看见说神仍然使用我，证明是我的讲道仍然能够祝福人家，别人家还是因着我的讲道来谢谢我，我还是很成功的。 Dia lupa Yudas Iskariot. 他忘记了犹大。 Karunia itu tidak selalu sejalan dengan anugerah dan karakter dari seseorang. 恩赐是不能够跟恩典和人的品格一定是并行的。 Maka saudara, rahasia efektivitas jangka panjang seorang pelayan Kristus itu sama sekali tidak bergantung kepada karunianya, skillnya, talentanya. 所以，因为服侍者能够长远的做好服侍，真的是不在于他的恩赐才能表现。 Melainkan manusia batiniahnya yang terus-menerus diperbarui dari sehari ke sehari. Roh Kudus memberi kekuatan terus-menerus kepada dia. 而是在于一个人的内在，他能够每一天的靠着圣灵的帮助，使他心意更新而变化。 Dan itulah rahasia efektivitas jangka panjang pelayanan Rasul Paulus. 这也是保罗的服侍的秘密奥秘，就是恩典品格，使他的服侍能够长远产生功效。 Kalau kita melihat pelayanan Paulus itu penuh dengan penderitaan, jerih lelah, yang bagi kebanyakan orang pasti sudah menjadi titik di mana dia akan pikir saya mundur, saya berhenti.
所以我们看见保罗在服事当中，他所遇见的这么的多的困难，这么多的劳累，在人的角度来说，这样子的服事很容易让人觉得应该是要放手、要退后了。Tetapi Paulus tetap setia sampai Tuhan menjemputnya. Dia setia dalam mengemban apa yang Tuhan percayakan kepada dia. 但是我们看见保罗却能够一直的忠心到神把他接回天家，他仍然忠于神所托付他的使命。Itu terutama karena hati Paulus yang tulus dalam melayani. Dia melayani bukan obedience, dia melayani bukan approval driven, tapi obedience driven. 这样子的侍奉是出自于保罗一颗诚挚的心。他的侍奉的出发点不是在于人的肯定，而是在于顺服神。Dan yang kedua, Paulus punya efektivitas jangka panjang dalam pelayanannya karena hatinya yang senantiasa mengalir anugerah, yang Roh Kudus bekerja, dan itu menghasilkan anugerah dan karakter di dalam hidupnya. Jauh lebih penting dibandingkan karunia-karunia hebat yang dia miliki. 保罗的有这么长远的功效，是在于他的内在圣灵的帮助，使他能够产生在服事当中一直是充满神的恩典，在于他的这个品格，所以他不是追求人的肯定、赞美和成功。 Meskipun karunia dalam pelayanan adalah penting, tetapi kunci kesuksesan Paulus bukan beroperasinya karunia, tetapi beroperasinya anugerah. 虽然一个服事恩赐也是非常的重要，但是在保罗的服事当中，他所使用的不是这一些的恩赐，他所使用的是神的恩典。 Saudara, hari ini adalah hari pemilihan penatua anggota majelis GKY. 今天是我们国语堂执事的选举， Dan kiranya firman Tuhan ini menyiapkan kita semua tanpa terkecuali. 巴不得神的话语今天预备我们每一个人的心，每一个人没有一个例外。 Yang pertama, berita firman hari ini bukan hanya untuk calon majelis atau majelis terpilih, tapi untuk seluruh orang percaya. 今天的讯息不只是对执事候选人或者是被选上的执事来说的，而是对所有的人说的。 Karena kita semua selalu diperhadapkan kepada pilihan apakah pujian manusia atau perkenan Allah. 因为我们在生活当中，我们每一天都要面对人的称赞呢，或者是顺服神。 Kita semua diperhadapkan pada pilihan mengutamakan karunia atau anugerah. 我们常常要面对的选择是，我们选择我们的技巧呢，或者是神的恩典。 Dan kita diperhadapkan satu pilihan apakah kita akan sibuk memoles apa yang di luar dan dibandingkan dengan memoles apa yang di dalam manusia batiniah kita. 我们也常常被面对选择，我们要不断的美化我们的外表呢，或者是我们要用更多的时间来美化我们的内在。 Maka ini firman untuk kita semua. 所以今天的讯息是对每一个人说的， Tapi yang kedua secara khusus kepada majelis terpilih nanti. 但是也特别是对对执事们说的。 Biarlah pelayanan saudara yang terpilih akan mempunyai efektivitas jangka panjang karena pilihan-pilihan bijaksana yang saudara ambil berdasarkan firman Tuhan. 巴不得你的服事能够有长远的功效，这长远的功效会决定于你的选择。你的选择是人类的智慧呢，或者是选择神的恩典？ Yaitu saudara mementingkan manusia batinia, saudara mementingkan anugerah di atas karunia, dan saudara mementingkan mencari hanya perkenan Allah. 你是看重外在呢，或者是你看重内在？你选择恩赐呢，或者你选择顺服神的喜悦？
Dan yang ketiga, kepada saudara-saudara yang ikut pemilihan, tetapi nanti setelah dihitung suaranya, saudara tidak masuk dalam jabatan majelis, jangan berkecil hati. 也对于所有的执事的候选人，如果待会数票的结果，这一届的执事没有选上的话，也不需要觉得失望。 Jangan melihatnya seperti Tuhan tidak memilih saudara, Tuhan tidak berkenan kepada saudara, tidak. 不要看这件事情为上帝没有拣选你，上帝不使用你。 Lihatlah justru di bidang lain mana yang Tuhan mau pakai saudara dengan apa yang Tuhan mau percayakan kepada saudara. 而是我们将我们的眼睛看有哪一些地方神要使用我们来服侍他。 Kalau hidup saudara adalah obedience driven dan bukan approval driven, dimanapun saudara ditempatkan, saudara akan Tuhan pakai luar biasa. 如果我们是基于顺服的动力的话，而不是肯定的动力的话，我们无论不被放在什么地方，我们都一样的可以很好的服侍神。 Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. 让我们以祷告来到神的面前。 Ya Tuhan, kasihanilah kami semua. 主啊，求你怜悯我们每一位， Agar kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, hidup kami. 让我们时刻与基督一同死。 Kami boleh senantiasa diserahkan untuk mati seperti Kristus, menderita seperti Kristus, untuk supaya orang lain boleh hidup karena Kristus. 使我们时刻的与基督一同受苦，一同死，使别人家因着我们所受的一切可以得祝福。 Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. 主啊，求你祝福你众儿女们， Tuhan memberkati majelis-majelis yang akan terpilih. 也祝福当选的执事。 Bahkan Tuhan juga memberkati mereka yang nanti tidak masuk dalam jabatan majelis. Tuhan punya rencana indah untuk mereka masing-masing. 也包括那些在这个选举当中没有当选的执事候选人，让他们可以看见神在他们身上接下来美好的计划。 Agar seluruh hidup kami boleh kami dedikasikan untuk mencari approval hanya daripada Allah saja. 使我们一生所追求的只有神的肯定。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. 奉主耶稣的名，我们感谢祷告， Amin. 阿门。